Baik, kembali bersama kami dalam acara Rampai Pagi. Tibalah saat yang kita nanti-nantikan, segmen Melayu Islam Beraja. Jadi untuk hari ini Mahira, kita ni akan sama-sama mendengarkan dan juga mengetahui berkenaan dengan satu tajuk yang cukup menarik juga. Betul. Ya, untuk kita ni berikan pertumpuan dan juga perhatian bersama. Kekuatan konsep Melayu Islam Beraja. Perkatakan mengenai dengan hal ini, kita datangkan Alhamdulillah berada di sebelah kiri saya Yang Mulia Pengiran Dr. Khairul Rijal bin Pengiran Haji Abdul Rahim, yang mana merupakan Ketua Program Pengajian Brunei dan Melayu Islam Beraja, penolong Profesor. Assalamualaikum Tuan Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat pagi ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali jujung kasih ya bersama kita pada pagi ini dalam segmen Melayu Islam Beraja. Dan pagi ini Mahira memperkatakan berkenaan dengan kekuatan konsep Melayu Islam Beraja. Jadi sebagai mukadimah awal, mungkin boleh kita serahkanlah ya terlebih dahulu kepada Tuan Pengiran untuk mengongsikan mukadimah di sebalik tajuk yang diketengahkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Terlebih dahulu saya mengucap terima kasih atas jemputan daripada pihak Radio Television Brunei. Bercakap tentang kekuatan konsep Islam Beraja, saya dudukan dengan titah Kebawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Darussalam di perasmian Majlis Ilmu sempena Hari Keputeraan Baginda ke-64 tahun pada 14 Syakban 1431 Hijrah bersamaan 26 Julai 2010. Antaranya ialah sejarah Brunei Darussalam sedia terisi dengan satu nilai besar, Melayu Islam Beraja. Ia bukanlah pilihan tetapi anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selaku anugerah, nilainya tentu dah lebih tinggi daripada apa yang dihasilkan oleh tangan sendiri. Mengambil daripada lebih tinggi titah tersebut, maka pada segmen ini saya akan cuba melihat di mana kekuatan lebih tinggi MIB tersebut. Jadinya dalam melihat kekuatan MIB tersebut, tadi perlu mengupas terlebih dulu makna kekuatan. Kekuatan ini berasal pada perkataan kuat yang berarti bertenaga. Ada tenaga, berdaya tahan, teguh, kukuh, mungkin juga tegap. Dan yang penting sekali, ia tidak mudah goyah, tidak mudah berubah, dan ia juga bermakna sukar ditembusi ataupun sukar untuk dipengaruhi yang mempunyai kelebihan. Artinya dalam konteks perbincangan hari ini kita akan melihat kepada bagaimana MIB itu sesuatu yang kuat, teguh, yang tidak mudah goyah, tidak mudah berubah, sukar untuk ditembusi dan dipengaruhi oleh apa-apa pun. Jadinya apa yang boleh dilihat di sini sebagai mukadimahnya awal itu ada tiga aspek yang dapat kita ni bincangkan seterusnya. Pertama ialah Melayu Islam Beraja adalah satu anugerah dan nilai besar. Yang kedua, Melayu Islam Beraja saling terpadu antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, Melayu Islam Beraja mempunyai sifat yang boleh menerima dan menolak. Iya, jadi insyaAllah tiga perkara ini nanti akan dihuraikan lebih lanjut lagi ya oleh Yang Mulia Pengiran Dr. Khairul Rijal ya. Jadi itulah sedikit mukadimah yang telah bersama-sama kita didengarkan ya Mahirah pada pagi ini, kekuatan konsep Melayu Islam Beraja. Jadi saya memang tertarik dengan kata-kata yang telah pun dikongsikan tadi oleh Yang Mulia Pengiran Dr. Khairul Rijal berkenaan dengan Melayu Islam Beraja ini bukan pilihan tetapi anugerah ya. Jadi apa sebetulnya yang dimaksudkan Melayu Islam Beraja itu adalah suatu anugerah ni Pengiran Doktor? Silakan. Okey, terima kasih. Seperti yang awal tadi jelaskan juga, kita ni perlu melihat juga apa maksud anugerah. Anugerah bermaksud satu pemberian berupa hadiah ataupun cenderamata dan sebagainya yang mempunyai nilai yang tinggi. Jadi kalau menurut titah sebelum ini mengatakan bahawa
MIB itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita ni mengatakan ia sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jika kita ni berbalik kepada sejarah kewujudan MIB ini, iaitu bangsa Brunei, bangsa Melayu, sebelum kedatangan Islam, dia melantik seorang raja yang dipanggil sebagai Yang di-Pertuan. Waktu itu belum ada lagi raja yang beragama Islam. Lebih tepatnya sebelum Islamnya awang ala bertatar. Berbagai-bagai agama yang ada pada masa itu, ada animisme, ada Buddha, Indo-Buddha dan sebagainya, tetapi tidak meresap ke dalam kebudayaan ataupun amalan orang Brunei. Apabila Islamnya Sultan Brunei yang pertama, lebih tepat lagi pada tahun 1398, awang ala bertatar, yang bergelar Sultan Muhammad, maka mulalah Islam itu menjadi penyempurna kewujudan Melayu Islam beraja. Artinya Melayu, beraja dan Islam. Jadi jika tidak ada Islam itu, maka tidak wujudlah Melayu, Islam, beraja. Walaupun jika tidak sebelum ini, sebelum Islamnya ala bertatar tersebut, tidak ada wujud, walaupun dah ada agama Buddha, tetapi tidak kuat, tidak dapat menjadi satu pegangan orang Brunei. Setelah Islamnya ala bertatar 1368, maka mulalah Melayu Islam beraja. Lebih tepatnya dikatakan bahawa wujudnya Melayu Islam beraja itu ialah pada tahun 1368. Tapi kita ni jangan terkeliru. Ala bertatar menjadi raja pada tahun 1363. Waktu itu baginda belum lagi memeluk agama Islam. Selepas 5 tahun, pada tahun 1368, barulah baginda memeluk agama Islam, memakai nama Sultan Muhammad. Maka bermulalah era Kesultanan Melayu Brunei. Artinya kesultanan itu bermaksud pemerintahan beraja yang beragama Islam. Maka anugerah di sini ialah ditakdirkan negara Brunei Darussalam itu dikurniakan negara bernegarakan Melayu Islam beraja. Ia bukan kita ni pilih. Macam beberapa negara lain, ia punya konsep negaranya, ia selepas beberapa perluan baru tak membina satu ideologi dan sebagainya. Tetapi di Brunei, kita ni MIB itu bukan dibina, tetapi diambil daripada sejarah kita ni wujudnya MIB itu. So pasal MIB ini mula diisytiharkan secara resmi pada tahun 1984. Tetapi pengamalannya telah ada semenjak 1368 lagi. Jadinya kalau mengikut mengambil sukut anugerah ini, yang berhormat Pilihan Jabatan Luar ada menerbitkan sebuah buku dinamakannya Anugerah. Anugerah itu dimaksudkan adalah Melayu Islam beraja. Jadinya dalam anugerah ini dia memiliki nilai besar. Seperti Titah tadi mengatakan bahawa nilai besar. Anugerah itu adalah nilai besar. Jadi nilai ini bermaksud satu kadar, nisbah, darjat dan sebagainya. Tetapi nilai ini lazimnya terbagi kepada dua. Satu nilai yang boleh dikira, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Boleh dilihat 50%, itu nilai. Dan yang kedua, nilai yang tidak boleh dikira, iaitu yang bersifat subjektif. Seperti kecantikan, keindahan, sesuatu yang kita ini tidak dapat nilai. Jadi nilai ini ada dua. Jadi harus dipahami bahawa anugerah ini, nilai besar ini mempunyai dua. Bagaimanapun, selalu dan dibincangkan satu yang tersurat saja. Artinya yang dapat dikira saya dibincangkan. Sebagai contoh, bila saya melihat sejarah kembali, zaman keagungan Sultan Bolkiah. Mereka selalu melihat nilai-nilai kegemilangan baginda meluaskan empayar Brunei sehingga sampai ke kawasan yang jauh besar. Sehingga dipanggil zaman keemasan Brunei Darussalam. Tapi sebetulnya yang harus dilihat di sana satu yang tersirat dalamnya. Nilai artinya seperti yang perlu tadi bincangkan di sana. Apabila baginda berjaya meluaskan empayar itu, artinya baginda merupakan seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai ilmu pelayaran yang tinggi. Benda ini yang perlu kita lihat. Nilai besar itu bukan hanya terletak kepada
benda-benda yang nampak tersurat tetapi perlu yang tersirat. Ya. Artinya baginda boleh menguasai mengetahui perjalanan laut, kepahlawanan baginda. Artinya waktu-waktu menunjukkan bahawa Brunei bukan hanya sudah mempunyai ilmu yang tinggi. Ya. Itu artinya maksudnya anugerah itu besar. Itulah ya. Saya tertarik sekali dengan anugerah tadi ya. Betul. Jadi ada sesuatu nilai yang dapat kita dihitung ya dengan angka, dengan peratus dan juga sebagainya, sukat-sukatnya tertentu ya. Tetapi ada juga nilai-nilai yang tidak kita ni dapat hitung ya, sebagai kecantikan, ketampanan, kepahlawanan. Macam mana kita ni kan menerangkan kepada seseorang beliau itu adalah seorang yang pahlawan. Macam tu bah, kepahlawanan itu memang tersohor. Jadi macam mana? Jadi itulah sesuatu yang dimaksudkan tidak dapat dinilai. Yang tersirat. Yang tersirat. Itu anugerah. Itu namanya anugerah yang besar. Betul. MIB itu. MIB itu tidak boleh dilihat kepada nilai yang tersurat, tapi perlu dilihat kepada nilai yang tersirat di dalamnya. Baik, kita berhenti seketika. Banyak lagi ni akan kita tanyakan kepada Pengarah Dr. Khairul ya dalam segmen Melayu Islam Beraja ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Ya, Alhamdulillah kita kembali dalam segmen Melayu Islam Beraja ya. Kita banyak sudah memperkatakan sedikit sebanyak mengenai dengan konsep kekuatan Melayu Islam Beraja bersama dengan tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Pengiran Dr. Khairul Rijal. Okey, bersama dengan Tuan Pengiran Dr. kembali dan tadi kita ada bercakap sedikit sebanyak mengenai mukadimah ya mengenai dengan konsep kekuatan Melayu Islam Beraja dan juga anugerah. Sememangnya yang kita yang kita jawat anugerah ini ya. Yang kita ni kita pelihara ke dia, yang kita ni Melayu Islam Beraja ni. Jadi mungkin dapat diterangkan sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan Melayu Islam Beraja saling terpadu antara satu sama dengan yang lain ini, Tuan Doktor. Mungkin dapat diterangkan. Kekuatan yang kedua yang boleh lihat ialah MIB ini ia terpadu. Artinya bukan yang dipadukan. Ya. Itu konsepnya. Ianya memang terpadu, bukan dipadukan. Artinya ia wujud seperti saya terangkan awal tadi, Melayu dulu Beraja dan kemudian Islam. Ia menjadi terpadu. Terpadu ini maksudnya ia tidak akan dapat terpisah-pisah. Apa makna padu? Padu ini ialah satu yang padat, sebati, kukuh, terjadi harmoni. Artinya suatu yang ketiga-tiga ini tidak dapat kita pisahkan. Dengan mudahnya Melayu memerlukan Islam dan Beraja. Islam memerlukan Melayu dan Beraja. Beraja memerlukan Melayu dan Islam. Artinya ia tidak boleh berdiri sendiri. Artinya MIB itu tidak boleh dilaksanakan ataupun diamalkan hanya Melayu saja, ataupun Islam saja, ataupun Beraja saja, ataupun hanya dua, Melayu saja, Melayu dan Islam, Melayu dan Beraja, atau Islam dan Beraja. Tidak boleh, tetapi ia mesti terpadu. Kerana kewujudannya memang telah terpadu. Artinya ia mesti Melayu, Islam dan Beraja. Sebagai contoh, kalau kita ini melihat dalam pakaian kita ini kan, dalam acara resmi ke apa, sebagai contoh kalau masuk ke RTB ini pun kita ini ada satu etika pakaian ke apa. Jadi ia memang mengikut lunas Melayunya, Islamnya dan juga Berajanya. Artinya paling sadang sekali ialah bagaimana persoalannya, bagaimana ia terpadu. Sedangkan Melayu unsur yang satu berbeza, Beraja satu, dan Islam satu yang berbeza. Bagaimana ia terpadu? Memang timbul persoalan di sana. Orang akan bertanya,
Kenapa? Bagaimana ia terpadu? Jadi ia terpadu oleh Islam. Yang saya tadi sebelum ia sebagai pengikat dan penyempurna ilmiah itu, maka Islam adalah menjadi kayu ukurnya. Kerana itu ia terpadu sebabkan oleh Islam. Paling sanan, apa-apa pun tindakan kita ni dari segi kebudayaan kita ni, adat istiadat kita ni, sistem pemerintahan kita ni, ekonomi orang Brunei kah, sistem politik, pendidikan dan sebagainya mesti dah dilihat ataupun diukur ataupun disukat dengan dengan Islam. Ya. Kerana Islam itu adalah suatu yang pengikat. Itu pasal walaupun kewujudannya Melayu, Beraja dan Islam, tetapi kita letakkan Islam itu di tengah kerana Islam itu mengikat Melayu dan Beraja. Itulah kekuatan konsep Melayu Islam Beraja. Melayu Islam Beraja ya. Melayu tidak dapat lari daripada Islam, begitu juga Beraja tidak dapat lari daripada Islam. Ketiga-tiganya padu, harmoni. Luar biasa sekali. Baik, kita kesuntukan masa sebenarnya ni, Pengira Doktor. Satu lagi yang ingin kita tanyakan ni, mungkin secara ringkas boleh mengungsikan apa yang dimaksudkan dengan Melayu Islam Beraja boleh menerima dan menolak. Okey. Dalam masa yang singkat ini saya cuba ringkaskan. Artinya Melayu Islam Beraja ni ia boleh menerima apa saja dan juga boleh menolak. Sebagai contoh kekuatannya ni, pakaian songkok. Dikhabarkan ini bukan bahasa daripada Melayu. Tetapi datang ke Brunei yang sesuai diterima. Sebagai contoh baju kita dipakai baju jaket suit. Ia bukan bahasa daripada tapi ia sesuai. Tidak juga ditolak. Tetapi jika ianya bertentangan, sebagai contoh pakaian yang kurang menepatikan dan boleh sembahyang, maka pakaian itu akan ditolak. Begitu juga, itu kekuatannya boleh menerima dan menolak. Begitu juga dalam sistem agama Islam kan keadaannya menerima sesuatu ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Beberapa ajaran-ajaran sesat sebelum ini pun banyak telah tadi tolak. Artinya bukan semua sekali tadi boleh menerima. Maksudnya di sini Melayu Islam Beraja itu tidak tertutup. Tidak tertutup. Ia boleh terbuka. Apa saja yang boleh menerima dan ia juga boleh menolak. Atas kekuatannya. Dengan kekuatannya boleh menerima dan menolak ini, maka ia sesuai sepanjang zaman. Itu yang kekuatan sebenarnya. Dia boleh disesuaikan. Artinya sampai bila-bila pun kata ni, ia kerana ia ada kekuatan boleh menerima dan menolak. Terpulang kepada kita untuk memikirkan. Itulah konsepnya. Artinya, tapi satu-satu mana tidak sesuai? Ya. Ditolak. Yang sesuai, itu. Sebagai contoh gamis. Dulu lelaki saya memakai gamis. Sekarang perempuan sudah banyak memakai gamis. Benda itu tidak menyalahi, tidak diterima. Baik, luar biasa sekali ya. Penerangan daripada Yang Mulia Pengarah Dr. Khairul Rijal, segmen Melayu Islam Beraja memperkatakan berkenaan dengan kekuatan konsep Melayu Islam Beraja. Jadi mudah-mudahan ya dapat sedikit sebanyak pencerahan lah daripada tajuk yang kita dibawakan pada pagi ini ya. Jujung kasih kita ucapkan buat Pengiran Dr. Khairul Rijal bin Pengiran Haji Abdul Rahim bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita ni akan cuba untuk bersama lagi dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.